Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom belajar sains tingkatan 3 bersama dengan Cikgu Norsia. Hari ini kita akan sambung bab 3 dengan tajuk pengangkutan. Standard kandungan kita pada kali ini ialah 3.2 iaitu sistem peredaran darah. Dan standard pembelajaran iaitu 3.2.3 menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Apakah denyutan jantung? Kadar denyutan jantung adalah kekerapan pengecupan jantung seminit. Ia adalah tindakan luar kawal. Ia menghasilkan bunyi lup-dup. Bunyi ini terhasil disebabkan oleh pembukaan dan penutupan injap-injap di dalam jantung semasa jantung berdenyut. Alat pengukuran bagi tekanan darah iaitu sphygmomanometer. Ini ialah contoh-contohnya. Kemudian mari kita lihat apakah itu diastolik. Diastol ialah bunyi dup dihasilkan oleh penutupan injap sabit pada aorta dan arteri pulmonari semasa pengenduran ventrikel berlaku. Ini injap sabit. Injap sabit. Ini ialah aorta. Dan ini ialah arteri pulmonari. Ini ialah arteri pulmonari. Injap sabit sini pun ditutup. Dua-dua ni, injap sabit ni tertutup. Semasa pengenduran ventrikel berlaku. Diastolik ialah bacaan tekanan darah yang mengalir dan mengisi jantung. Diastolik merupakan tekanan darah minimum pada akhir pengenduran ventrikel. Ini adalah diastolik. Kemudian kita tengok apa dia sistolik. Sistol ialah bunyi loop yang dihasilkan oleh penutupan injap trikuspik dan injap bikuspik antara atrium dengan ventrikel berlaku. Ni injap bikuspik dan ni injap trikuspik. Jadi kedua-dua injap ni tertutup. So, bunyi loop pun dihasilkan. Sistolik ialah bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung. So, ni darah keluar daripada jantung. Ini ialah sistolik. Sistolik disukat ketika tekanan darah tertinggi semasa pengucupan ventrikel. Kita tengok ventrikel ni, ventrikel mengecut. Jadi, ini ialah sistolik. Kalau kita tengok pada raja, di bawah, ritma denggupan jantung yang sihat dan normal. Yang di sebelah kiri ni. So, ni ialah graf dia. Ini ialah graf yang normal. Yang belah kanan, ritma denyupan jantung yang tidak sihat dan tidak normal. So, kalau kita tengok, ini ritma dia. Ritma graf dia yang tidak normal. Jadi, pemindahan impuls elektrik tidak berlaku dengan cepat menyebabkan darah tidak dapat dipam dengan efisien. Yang ni. Yang ni. Bacaan tekanan sistolik lebih tinggi berbanding bacaan tekanan distolik.
Kerana tekanan sistolik adalah tekanan darah ketika otot jantung mengecut untuk menghantar darah ke seluruh badan melalui arteri. Manakala tekanan distolik pula adalah tekanan darah dalam arteri ketika otot jantung berada dalam keadaan rehat. Tekanan darah diukur dalam unit milimeter merkuri. Tekanan darah normal ialah 120/80 milimeter merkuri. Jadi tekanan sistolik menunjukkan 120 milimeter merkuri dan bacaan tekanan distolik ialah 80 milimeter merkuri. So, yang atas ialah sistolik, yang bawah ialah distolik. Okey, cuba kita lihat bacaan tekanan darah. Bagi orang normal, sistolik kurang daripada 120, distolik kurang daripada 80. Kalau pro-hypertension ataupun hipertensi antara 120 hingga 139 mm bagi sistolik, manakala bagi distolik antara 80 hingga 89. Kalau tekanan darah hipertensi peringkat 1 untuk sistolik ialah 140 hingga 159, manakala distolik ialah 90 hingga 99. Hipertensi peringkat 2, sistolik melebihi 160, manakala distolik melebihi 100. Kemudian kita lihat kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi dihasilkan oleh pengecutan dan pengenduran dinding arteri yang berotot. Ia boleh dikesan pada pergelangan tangan, leher atau pangkal paha. Ia dipengaruhi oleh faktor-faktor aktiviti fizikal, jantina, umur dan kesihatan badan. Apa maksud aktiviti fizikal? Semakin aktif seseorang, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Dari segi jantina pula, kadar denyutan nadi lelaki secara puratanya adalah lebih rendah berbanding perempuan. Denyutan nadi lelaki dewasa antara 70 hingga 72 denyutan seminit. Manakala denyutan nadi perempuan antara 78 hingga 82 denyutan seminit. Hal ini disebabkan saiz jantung perempuan adalah lebih kecil berbanding saiz jantung lelaki. Dari segi umur, kadar denyutan nadi semakin rendah apabila usia meningkat. Kemudian, dari segi kesihatan badan. Biasanya, denyutan nadi individu yang normal adalah sekitar 60 hingga 100 denyutan per minit dan bergantung kepada aktiviti seseorang. Bagi individu yang tidak sihat, denyutan nadi mungkin menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah tanpa mengambil kira keperluan tubuh ketika itu. Kadar denyutan nadi yang sebegini adalah berbahaya dan boleh membawa maut. Okey, di dalam buku TED Sains muka surat 92, eksperimen mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi adalah eksperimen wajib.
So, eksperimen ini boleh dilakukan di sekolah. Okey, kemudian kita nak lihat kepentingan menjaga kesihatan jantung. Okey, yang pertama, jantung berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan demi kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, kepentingan menjaga kesihatan jantung untuk mengelakkan daripada mendapat penyakit yang berkaitan dengan jantung seperti penyakit jantung koronari, serangan jantung, tekanan darah tinggi dan strok. Dan kepentingan menjaga kesihatan jantung yang ketiga adalah dengan mengamalkan gaya hidup sihat seperti bersenam dan mengamalkan diet yang seimbang. Marilah kita menjaga jantung kita supaya sentiasa sihat. Sekian, terima kasih.